وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم إمام المتقين قائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته استنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih mengizinkan kita untuk berada di rumah Allah pada malam ini. Masjid yang tersergap indah. Walaupun saya tengok ahli Jumaat makin berkurang, mungkin sibuk kenduri bulan Syaban, kenduri arwah bulan Syaban kali kan, atau bagaimana, atau pergi sambut PM belum balik. Ada yang pergi sambut PM? Tak pergi? Nanti kena buang kerja ni. Okey, bank muamalah macam kurang malam. Tak apalah, kita baik sangka mungkin dia orang dalam perjalanan, dapat ramai dengan solat lagi. Jadi tuan-tuan dan raja Allah sekalian, kita sudah menghampiri bulan Ramadan. Tak sampai 10 hari lagi kita akan memasuki bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Persoalannya, adakah kita termasuk di dalam orang yang menunggu kehadiran bulan Ramadan, ataupun kita dah rasa sudah mau datang sakit-sakit. Sebab kan bulan Ramadan ni dah tak boleh makan kan. Jadi mulalah buah-buah sakit. Adalah sakit gastrik, adakah sakit gaut. Sakit gaut ni bahaya tuan-tuan, dia akan membawa kepada gout. Jadi jangan pula kita banyak alasan ya. Kalau boleh biar kita tengok pengajaran, ataupun kita tengok, kita belajar sirah Nabi. Kita buat perbandingan antara dua peperangan sahaja yang dihadiri ataupun yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar berlaku pada bulan Ramadan. Perang Uhud berlaku pada bulan Syawal. Bulan Ramadan ini kita sedia maklum bulan puasa. Dan perang Badar, umat Islam telah mencapai kemenangan. Tetapi dalam perang Uhud, dalam bulan Syawal, kalau kita bulan Syawal ni bulan mewah, makanan macam-macam ada kan. Tapi zaman Nabi taklah macam sekarang. Cuma saya nak sebut dua perbandingan ini sudah cukup untuk memberi satu pengajaran kepada kita. Jangan pula kita mengada-ngada bulan Ramadan inilah penatlah apalah, sedangkan Nabi sebut ataupun hadis menyebut, puasalah kamu nescaya kamu akan sihat. Sum tasihhu, puasalah kamu nescaya kamu akan sihat. Sebab apa tuan-tuan? Badan kita ini, saya rasa ceramah ataupun penerangan berkaitan dengan persiapan ambang Ramadan ini selalu kita dengar. Saya pun banyak menerima jemputan ceramah-ceramah persiapan ambang Ramadan. Cuma saya nak sebut beberapa perkara. Ada enjin. Contoh, badan kita ini diibaratkan macam enjin lah kan. Organ-organ yang bekerja untuk mengisap
untuk menggitar makanan yang kita makan tu, diambil dia punya tu, diagihkan ke seluruh badan dan hampas dibuang yang kita qada hajat setiap hari kan. Jadi macam enjin kenderaan juga, kalau enjin tu selalu dia servis ataupun penggunaannya tidak lasak, dia akan tahan lama. Samalah badan kita kan. Jadi kita tengok di sini, puasa ini biar kita rasa satu peluang yang sangat baik untuk kita lipat gandakan amal ibadat kepada Allah, dan seterusnya untuk memberi kerehatan kepada enjin kita ni, biar dia rehat di siang hari. Sebab kalau di luar selain pada bulan Ramadan, kita pantang juga, bukan pantang banyak tak makan, tapi pantang jumpa kita belasah. Tambah lagi malam ni pun ada jemputan kenduri arwah, makan lagi kan. Tak ada masalah, nak makan, tetapi kita lupa apa yang disebut kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Jadi kita bagi kerehatan tuan-tuan. Bulan Ramadan nanti biar kita nampak kita mau kejar dua benda. Satu, kita nak banyakkan amal ibadat kepada Allah, dan satu lagi kita nak supaya memberi kerehatan untuk memberi kesehatan kepada kita. Seterusnya kita dapat lipat gandakan qiyamul lail lah, pola tadarus lah, ya, tarawih dan sebagainya, insya-Allah. Kita masuk kepada pengajian sirah nabawiyah. Saya ni macam ceramah bulanan. Ngam hari Sabtu ada tetamu dari luar. Ngam hari Sabtu ada kebetulan ada penceramah dari KL, penceramah dari seluruh. Dikhabarkan daripada Dr. Nazmi dari IPG Tawau, ada Syekh daripada Kalimantan akan datang. Cuma pas tarikh secara pastinya saya belum dimaklumkan. Tetapi alhamdulillah tuan-tuan, bumi Tawau ini selalu dikunjungi oleh alim ulama. Jadi kalau tak ambil peluang, sangatlah rugi, sangatlah malam. Sebab mereka datang untuk mencurahkan ilmu kepada kita. Jadi bagi orang-orang yang tidak ambil kesempatan, bukan senang tuan-tuan. Banyak lagi masjid-masjid yang kata menunggu-nunggu kehadiran penceramah. Tetapi di Tawau ini alhamdulillah, baru ni Syekh dari mana? Ya, Ustaz Iqbal yang baru ni, yang ngamkan buat solat ajak. Dari mana? Kelantan. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi manfaatkan dengan kehadiran beberapa ustaz-ustaz ke bumi Tawau, dan memang kita akan bagi ruang seluas-luas. Ini pun kalau ada tuan-tuan di hadapan ni, kalau nak ambil alih. Sebab saya hari Isnin akan bertolak ke Mekah, bawa jemaah umrah dari Tawau. Dan satu kejutan orang Tawau ni tuan-tuan, dia pergi umrah tapi dalam masa yang sama banyak betul bawa duit. Ada yang bawa sampai 10,000, 7,000. Tengok kan di gambar tu, daripada Madinah nak balik ke Mekah terpaksa sewa lori. Tak pernah berlaku. Jemaah yang kami bawa sebelum ini boleh muat dalam bas, tapi baru ni kebetulan toke-toke dari Tawau, toke milis dari Indra Sabah, terpaksa sewa lori untuk bawa barang balik ke Mekah. Bawa 2 beg, tapi di Madinah lagi dah beranak jadi 6 beg, belum lagi di Mekah. Itulah. Dan saya rasa satu benda yang kabar baik ataupun khabaran untuk orang Tawau, ranking seluruh Malaysia, Tawau mencatatkan paling tinggi kan, paling tinggi jemaah umrah daripada, tuan-tuan tahu juga kan, syarikat depan jalan tu Telukut tu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan dengan kesedaran kepada masyarakat Islam ini yang kita dambakan, maksudnya dari sehari ke sehari mereka keluar daripada kepompong kejahilan, dan mereka dapat melaksanakan, dapat melakukan, bersandarkan kepada dalil ataupun bersandarkan kepada Quran dan hadis yang tepat. Maksud saya tadi sebenarnya banyak dalam bulan Syaban ini banyak amalan-amalan ataupun
ataupun perkara-perkara yang patut diperbetulkan. Tetapi kalau tak datang ke masjid susah juga kan. Jadi macam mana untuk mereka berubah? Tadi kami ada kelas jam 4 petang, ada kelas saudara baru mu'allaf. Saya cerita sekilas sebelum masuk perbincangan. Setiap hari Sabtu kami ada kelas saudara baru di rumah. Jadi dia merumun. Dia tanya pasal kenduri bulan Syaban ni macam mana bagi kami yang kedudukan keuangan tidak mengizinkan, sebab pada dah menjadi adat dalam keluarga dia tinggal di Hot Spring. Ramai tuan-tuan datang ke rumah belajar masuk Islam dah 10 tahun, dah 15 tahun, tapi baru ada kesedaran untuk belajar. Masih belajar, masih baca Iqra 1. Apalah. Jadi dia menanya berkaitan dengan kenduri bulan Syaban, kenduri arwah. Jadi saya buat kesimpulan masih ramai yang perlu kita betulkan. Sebab apa tuan-tuan? Bila dah set, oi mesti buat. Inilah benda yang patut kita bagi faham. Nak buat boleh, tetapi jangan meletakkan benda itu macam wajib. Ada duit buat, tak ada duit tak payahlah buat, kan? Ini sampai tahap berhutang lapor lah. Ini satu benda yang tidak sepatutnya berlaku, tuan-tuan ya. InsyaAllah. Jadi pada malam ini kita sambung pengajian ataupun Sirah Nabawiyah pada tajuk Ibrah, masih lagi Ibrah. Pada minggu lepas, 3 minggu lepas, ingat bulan April, Mei ni baru kan? 3 minggu saya rehat. Bukan juga rehat, macam-macam juga program. Minggu lepas tu memang saya lupa nak maklum. Kalau ada ruang pun memang tak boleh hadir. Baru keluar dari hutan Maghrib di Masjid Kalawakan. Okey, kita tengok kepada pengajaran di sebalik peristiwa perang Uhud yang telah dihadiri ataupun yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama di dalam perang Uhud, iaitu perang yang kedua berlaku dalam cara penyebaran agama Islam. Tuan-tuan tengok pada muka surat 223. Yang kedua, yang pertama sudah. Mungkin kita boleh ulang sekali lagi. Yang pertama, pengajaran sebab peristiwa perang Uhud ni tuan-tuan disebutkan iaitu berkaitan dengan pentingnya musyawarah bersama para sahabat dalam setiap urusan yang memerlukan syura dan pembahasan. Dalam kaedah sebagai ketua, sebagai pemimpin, dia tak boleh nak ikut pendapat dia saja. Perlunya ada musyawarah, perlunya ada keputusan ahli mesyuarat, kerana keputusan sendiri akan membawa kepada kadang-kadang tidak tepat. Tuan-tuan ingat balik dalam peristiwa perang Badar, Nabi SAW mencadangkan yang lain. Tetapi apabila sahabat menanyakan, adakah ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau perancangan atau pencarangan Nabi SAW, Nabi menyebut ini hanya cadangan aku, dan sahabat mencadangkan yang terbaik, iaitu menjadi benteng berada di dekat dengan bukit dan menimbus segala sumur. Al-harbu khida', perang ini satu tipu daya. Macam mana hebat kita merancang tipu daya, itu yang akan membuahkan kemenangan dan sebagainya. Okey. Jadi disebut di sini iaitu kaedah musyawarah bersama para sahabat dalam setiap urusan yang memerlukan syura dan pembahasan. Tapi di sini kita mencatat satu hal yang tidak kita dapati pada musyawarah menjelang perang Badar, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menarik persetujuannya atas usulan para sahabat yang menghendaki agar peperangan dilakukan di dalam kota Madinah. Perang Uhud, Nabi dah pakai baju besi, sudah menyarungkan baju besi dan ambil sudah pedang. Kenapa sahabat-sahabat mencadangkan supaya keluar, termasuk Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan, ketua munafik. Tapi Nabi menyebut ma yang bagi li nabiyyin labisa li ummatihi an yad'aha hatta yuqatila. Tidak pantas bagi seorang nabi apabila telah memakai pakaian perangnya untuk meletakkannya kembali sebelum keluar berperang. Berbeza.
Ini mungkin ada kaitan, ada hikmah di sebalik apa yang keputusan Nabi. Walaupun sahabat minta supaya Nabi batalkan untuk keluar daripada Madinah dan bertahan di dalam Madinah menunggu kehadiran ketibaan musuh. Itu pengajaran yang pertama, tuan-tuan. Yang penting kita nak sebut di sini iaitu pentingnya kaedah musyawarah. Saya selalu sebut apa yang dinyatakan ma khaba man istakhara. Tidak akan rugi orang yang buat keputusan daripada dia buat solat istikharah. Wa ma nadima man istashara, dan tidak akan menyesal orang yang buat keputusan dengan kaedah ataupun dengan cara musyawarah. Wa amruhum syura bainahum, hendaklah putuskan syura, iaitu keputusan jamaah. Yang kedua, dalam peperangan ini kaum munafikin menunjukkan sikap mereka yang asli, sikap mereka yang sebenar. Sikap mereka ini mengandung banyak hikmah dan tujuan. Allah Ta'ala nak jelaskan ini perangai orang munafik. Jadi orang Islam mesti berhati-hati. Disebut, dicakap, selain itu sikap kaum munafik itu memberikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin untuk menghadapi masa-masa yang mendatang. Dengan kata lain, mafhum mukhalafah daripada kenyataan ini iaitu kita orang Islam, dalam kita nak bawa Islam, dalam kita nak menyebarkan ajaran yang betul, ajaran Islam, kita nak menegur masyarakat yang melakukan macam-macam perkara kejahilan kerana mungkin faktor tidak tahu, mungkin faktor macam-macam lah alasan mendakwa, itulah yang diamalkan oleh turun-temurun keluarga mereka, dan mereka tidak ada satu sandaran yang tepat, hanya menyandarkan kepada inilah yang dilakukan oleh dulu-dulu, maksudnya generasi datuk nenek moyang mereka, dan mereka meneruskan tanpa bersandarkan kepada dalil. Jadi ini pengajaran yang kedua ini dalam kisah perang Uhud, dia nak supaya umat Islam mesti berwaspada dengan perangai orang-orang munafik. Sebab mereka ini, tuan-tuan, pandai bermuka-muka. Mereka menunjukkan seolah-olah mereka bersama dengan kita, tetapi hanya untuk mendapat habuan. Di bawah tu dia sebut, tuan-tuan, buah munafik ni perangai mereka, sesuatu yang mengikat mereka dengan Islam ialah antara dua. Satu, harta rampasan yang mereka idam-idamkan, atau bencana yang dapat mereka elakkan. Apabila sesuatu yang menguntungkan mereka, mereka bersama, mereka akan ikut Islam. Tetapi apabila mereka berada dalam suasana tersepit, ataupun mereka diancam bahaya, ataupun mereka berdepan dengan peperangan ni, tuan-tuan, mengancam nyawa, bukan main-main. Bukan main tembak-tembak pistol air, ya, bukan tembak, jadi tombak. Kita tengok nanti macam mana Wahsy, seorang dia lempar tombak yang kata apa, penembak tepat lah. Wahsy ini dia tukang lempar tombak yang hebat, yang kuat dan menepati sasaran. Terkena Hamzah, tuan-tuan, pacak di dada Hamzah. Okey, orang munafik. Jadi pengajaran di sini diminta supaya kita berwaspada, kerana orang munafik ini pandai bermuka-muka. Di hadapan mereka menyatakan mereka bersama dengan Muhammad, tetapi di belakang mereka menipu. Aku hanya mengolok-olok, aku hanya mengada-ngada. Qalu amanna, bila bersama qalu amanna, mereka berkata kami beriman dengan Muhammad. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada puak-puak mereka, apabila mereka kembali kepada kumpulan mereka, mereka menjawab apa? Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, sebenarnya aku ni bersama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un, aku hanya bermuka-muka, aku hanya mengolok-olok, mempermainkan. Aku nak supaya ini talam dua muka lah ni. Talam dua muka dia nak. Ini teruknya, tuan-tuan. Kalau binatang dua alam ni kita tak boleh makan, betul tak? Kalau hidup dua alam, di darat dia hidup, di laut dia hidup, binatang dua alam, apatah lagi orang alam dua muka. Yang kerja dia menjadi batu api, kerja dia menjadi pengampu. Di mana ruang, di mana tempat dia boleh hidup selesa, di mana tempat dia boleh dapat sesuatu habuan dunia, di situlah dia berada. Tak boleh. Ini bukan satu ajaran Islam.
Inilah bahayanya puak-puak munafik. Bukan ini, cerita ini berlaku pada zaman Nabi, tetapi pengajarannya kita kena ingat sampai sekarang. Orang munafik ini sangat bahaya. Tak boleh kita nak percaya dengan puak-puak munafik. Ciri khas utama kaum munafik iaitu ingin mengambil keuntungan-keuntungan yang terdapat di dalam Islam dan menjauhi segala tanggungjawab dan risiko. Kalau berperang bila menang, semua nampak, semua berebut-rebut mahukan harta rampasan perang. Tetapi bahaya ataupun bencana, risiko itu mereka tidak mau tanggung. Okey, jelas yang pertama dan kedua. Pertama tadi, mesti kita dalam membuat satu keputusan mesti bermusyawarah ataupun taat kepada pemimpin lah. Petang tadi pun ada juga yang slot bincang berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin. Ini luas perbincangan. Pemimpin yang adil kita boleh taat, tetapi pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak mengikut Islam, luas perbincangan. Taat yang dimaksudkan ialah pemimpin yang melaksanakan syariat Islam sepenuhnya. Yang ketiga, dalam peperangan ini Rasulullah tidak mahu meminta bantuan kepada orang bukan Islam, sekalipun jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, Rasulullah bersabda, "La nastansiru bi ahli syirki ala ahli syirki." Kami tidak akan pernah meminta bantuan kepada orang-orang musyrik untuk menghadapi orang-orang musyrik. Maksudnya di sini tuan-tuan. Tapi kalau zaman sekarang dia panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada istilah politik sekarang. Tahaluf. Hebat. Tahaluf siasi. Macam mana? Jadi ini dibincangkan oleh ulama-ulama muhasarah, ulama-ulama terkini yang melihat dari sudut macam mana untuk mendapat kuasa bagi meneruskan, bagi mengubah. Sebab kita masih dijajah. Penjajah sudah lari, sudah balik ke negara mereka, tetapi mereka meninggalkan orang-orang yang boleh meneruskan, mereka yang boleh melaksanakan yang disebut apa? Perlembagaan, yang disebut sudah ada satu perjanjian sekian. Jadi kalaulah penjajah sudah balik tetapi kita masih meneruskan, dalam arti kata menyebabkan sekatan-sekatan kepada hukum-hukum Islam untuk dilaksanakan, bermaksud di sini kita belum merdeka sepenuhnya. Kita masih lagi dijajah dari sudut pemikiran atau penerusan kepada perlembagaan yang tidak berpihak kepada Islam, yang perlu kita ubah. Kenapa tuan-tuan? Allah Ta'ala ingatkan 3 ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Zalim, fasik, fasik, kafir. Bukan kata apa? Bukan main-main. Ini satu peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dalam tempoh umur kita yang kita tak pasti bila kita akan dijemput, cubalah sedaya upaya tuan-tuan. Paling lemah pun kita kirimkan doa, pastikan kita nak supaya penghujung nyawa kita telah buat sesuatu untuk memenangkan, untuk memberi satu ruang untuk kita melihat masyarakat hidup dalam suasana mereka bukan lagi pilih-pilih dalam Islam, mereka ambil sepenuhnya. Ya, disebut udkhulu fis silmi kafah. Kamu kena ikut Islam kafah, ni maksudnya dalam keseluruhan kehidupan kamu. Muslim meriwayatkan bahawa Nabi pernah berkata kepada seorang lelaki yang ingin berperang bersamanya di dalam peperangan Badar, bagaimana aku untuk bersama-sama, bolehkah tidak? Atu'minu billah? Nabi tanya, adakah kamu beriman dengan Allah? Dan dia menjawab, qala la, aku belum beriman. Qala farji' falan asta'ina bi musyrikin. Kembalilah kamu, kerana aku tidak akan meminta bantuan kepada seorang musyrik. Dalam ta'aluf siasi ada juga dibincangkan
dalam beberapa keadaan. Tetapi kena tetap berwaspada lah. Mesti berwaspada. Musuh Islam ni, dia akan datang dalam banyak watak. Watak yang paling bahayanya ialah depan ni lain, tetapi diam-diam ada perancangan lain. Kita cukup bimbang. Yang itu orang-orang politik, dia lebih faham lah kita menyerahkan kepercayaan. Mudah-mudahan jangan sekali-kali kita termasuk jerat. Maksudnya dia bersama tetapi dalam masa yang sama ada niat-niat yang tak baik, hanya untuk memenangkan, untuk memberi kuasa kepada mereka, tetapi last mereka telah menyerang balik, terutama dalam soal kita nak melaksanakan undang-undang jenayah Islam, iaitu hudud. Berdasarkan kepada hal di atas, jumhur ulama, apa itu jumhur ulama? Sepakat para ulama berpendapat tidak boleh meminta bantuan orang-orang kafir dalam peperangan. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan hal ini dengan mengatakan, jika imam melihat orang kafir memiliki pandangan yang baik dan jujur kepada kaum muslimin serta sangat diperlukan bantuannya, maka boleh meminta bantuannya. Tetapi jika tidak demikian, maka tidak boleh. Imam Syafi'i mensyaratkan ataupun telah memperincikan sekiranya orang kafir tersebut memang betul-betul jujur. Tapi timbul persoalan, kalau betul jujur, kenapa dia tak ikut Islam? Betul tak? Jadi ialah kan, kita kena berhati-hati dengan muslihat. Musuh-musuh Islam ni banyak. Jadi ada Imam Syafi'i telah memperincikan, jika sekiranya orang kafir tersebut ada pandangan yang baik dan betul-betul jujur kepada kaum muslimin serta sangat diperlukan bantuannya, maka boleh meminta bantuan. Tetapi jika tidak demikian, maka tidak boleh. Ini tuan-tuan, kalau kita nak bincang dari sudut isu global, isu antarabangsa, kita tengok penglibatan pertubuhan negara-negara Islam OIC, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Banyak tuan-tuan, kalau kita nak kira ni banyak pertubuhan. Tapi saya nak sebut PBB lah khususnya kan. Apa yang mereka buat? Kalau kita lihat isu kezaliman, isu penindasan, pembunuhan, kekejaman berlaku di baik di mana sekalipun ke negara-negara Arab lah khususnya. Saya ceramah minggu lepas kan di Masjid Gapur. Saya sebut isu-isu negara-negara Arab. Lepas ceramah tu ada satu ahli jemaah dari Pakistan. Tak tahulah, saya pun tak nampak dia waktu tu. Ustaz, kenapa kamu sebut balik-balik negara Arab saja? Kamu kena sebut juga negara kami. Lepas tu dia sebut juga apa ya? Di Rohingya, di Burma, di Filipina, saya cakap itu secara umum lah, tak kira lah negara. Saya sebut itu satu contoh, tetapi banyak lagi negara-negara yang masih ditindas oleh, ada hanya menjadi boneka, tetapi tidak boleh melakukan satu perubahan, tidak boleh satu pembelaan. Ini yang sangat kita kesal tuan-tuan. Saya cukup kagum kalau tuan-tuan dengar mungkin apa keberanian yang ditunjukkan, yang dilafazkan oleh siapa ni? Presiden Mesir. Mungkin kita boleh dengar ya, sebagai motivasi lah ingat. Cuba kita dengar, ini waktu dia akan dijatuhi hukuman. Ini satu motivasi untuk kita bersama, kata-kata Presiden Morsi ketika dalam penjara. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا نداء الله لنا جميعا ألا نخشى إلا الله وألا نعود أبدا إلى الوراء وأن نعتصم به سبحانه وأن نقول ونردد دائما حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا يكفينا، الله كافينا. الله سبحانه وتعالى يحب إذا نظر إلى عباده أن يراهم له داعين وبسنته مستمسكين وبدينه وحبله المتين معتصمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جئنا برسالة سلام إلى هذا العالم، لا نريد حربا ولا عدوانا، وإنما نريد للناس خيرا، وإن شاء الله يتحقق. Semua paham tak? Ini satu saya selalu dengar sebagai motivasi. Sebab saya cukup terkesan bila dia sebut Ji'na bisalamati risalatil Islam. Kami datang membawa panji keselamatan, birisalah, dengan risalah utusan Islam untuk memberi keselamatan kepada kita. La nuridu harban, kami tidak suka berperang, bukan minat, bukan kami mahu peperangan, wala udwana, dan kami tidak mahu permusuhan. Wa innama nuridu linnasi khairan, akan tetapi kami menginginkan kepada seluruh manusia mendapat kebaikan. Jadi kan kita lihat sekarang masih banyak lagi kan umat Islam yang tertindas, yang tidak mendapat pembelaan, keadilan. Kerana apa? Kerana banyak aspek perpecahan umat Islam. Kenapa mereka tidak bersatu? Menyebabkan kita hanya ramai pada bilangan tetapi dianggap ataupun diibaratkan seperti banyaknya buih-buih di lautan. Ini kita sedih, tuan-tuan. Jadi kalau kita tak ambil tindakan apa-apa, kita seadanya macam kita melalui hari demi hari tanpa apa-apa, satu sangat sedih. Jadi ini motivasi daripada Dr. Morsi, tuan-tuan. Dia nak kepada Islam, bila dia naik secara sah daripada Ikhwanul Muslimin Mesir, dia terus melakukan perubahan demi perubahan, tetapi tidak disenangi oleh musuh-musuh Islam. Lalu mereka macam-macam dibuat. Orang nak pada benda baik, tetapi kesudahannya apa tu? Boleh dikatakan Ikhwanul Muslimin hampir lumpuh sepenuhnya di Mesir. Dijejak, ibarat kata sampai ke lubang cacing pun dicari. Ini penguasa-penguasa. Tapi ingat, tuan-tuan, kuasa Allah lah yang akan yang berkuasa sepenuhnya. Waja'al haqqa, satu hari nanti akan datang kebenaran. Wa zahaqal batil, akan lenyaplah kebatilan. Cuma persoalan bila kita, wallahu a'lam. Jadi sekurang-kurangnya ada usaha kita, tuan-tuan, ya. InsyaAllah sedikit melencong. Kita pengajaran yang ketiga lagi. Barangkali pendapat Imam Syafi'i inilah yang sesuai dengan beberapa kaedah dan dalil. Diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima bantuan Safwan bin Umayyah ketika perang Hunain, dan syari'iyah, siasat syar'i, dan masalah ini termasuk dalam kerangka apa yang disebut siasat syar'iyah, politik syariat, politik Islam. Kami akan menyebutkan perbezaan antara apa yang dilakukan Rasulullah dalam perang Badar dan Uhud pada perbahasan yang akan datang, akan disebut dalam topik seterusnya. Okey, pengajaran yang keempat, hal yang perlu direnungkan ialah fenomena Samurah bin Jundab dan Rafi' bin Khudaij. Keduanya baru berusia 15 tahun. Bagaimana kedua anak ini datang kepada Rasulullah meminta izin agar diperkenankan ikut serta dalam peperangan. Inilah yang kita mahu, tuan-tuan. Umur mereka baru 15 tahun, tetapi buat rayuan, permohonan dengan Nabi
supaya mereka dibawa bersama dalam peperangan Uhud, dan mereka menunjukkan kehebatan mereka, kebolehan mereka menjadi pemanah. Lalu Nabi memperkenankan. Jadi persoalan di sini kita nak lihat ialah bagaimana fenomena budak ini. Kalau dari segi, kalau kita tengok ukur dengan budak-budak sekarang lah kan, kalau umur 15 tahun tu macam solat pun belum lagi. Nah, itu sekarang lah. Tapi 15 tahun dulu mungkin dah 30 juzuk dihafal, hadis pun dah banyak dihafal. Itu macam mana kejayaan umat Islam mentarbiah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya baru berusia 15 tahun. Kedua anak ini datang kepada Nabi meminta agar diperkenankan untuk ikut serta dalam peperangan Uhud. Suatu peperangan yang didasarkan pada kesiapan mati dan sangat tidak seimbang. Kerana apa? Kerana dari sudut bilangan jauh kafir jauh lebih ramai daripada Islam. Pada asalnya Islam bilangan mereka 1,000, kafir 3,000. Tetapi yang berpaling tada ataupun puak-puak munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay telah lari ataupun tidak bersama. 300 kembali ke Madinah, tinggal 700 sahaja. 700 berdepan dengan 3,000. Jadi kalaulah budak tu, kalau budak sekarang lah, saya rasa mungkin tak cukup tanah dia lah. Jangankan budak, kita lah. Kalau kita diminta supaya bersama-sama dalam peperangan, saya rasa awal-awal lah kita kencing macam-macam, banyak lagi hutang. Mungkin kita berfikir nantilah dulu sebab hutang belum settle. Betul tak? Mungkin banyaklah alasan kita. Tetapi kejayaan tarbiyah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak 15 tahun pun tuan-tuan buat rayuan bersama-sama dan dia mendapat syahid tuan-tuan. Suatu peperangan yang didasarkan kepada mesti siap sedia untuk mati. Kerana apa? Keadaan yang sangat tidak seimbang. Kaum muslimin lebih jumlahnya 700 dan kaum musyrikin lebih dari 3,000 tentera. Anehnya fenomena ini oleh para musuh Islam dianalisis sebagai bukti bahawa bangsa Arab sejak dahulu hidup di dalam situasi peperangan dan pertempuran. Ini musuh Islam. Cuba tuan-tuan perhatikan jahat ataupun helah dia. Di mana ruang untuk dia menuduh, di mana ruang untuk dia melabel Islam ini dengan macam-macam tuduhan. Islam dituduh dengan penyebaran Islam, dituduh dengan dengan mata pedang. Nabi seorang yang kuat seks kerana ramai isteri-isteri Nabi, macam-macam tuan-tuan. Jadi dalam kes ini pengajaran yang keempat, dia menuduh kerana memang perangai orang Arab ini suka bergaduh, suka berperang. Dan sepanjang saya berada di Mesir, memang kadang-kadang benda yang kecil pun dia memang bergaduh punyalah buat suara dia. Habis dia keluar. Biasa-biasa dia sebut ya khimar. Itu kan binatang keldai. Habis kalau tak tembus ataupun khimar pun masih juga bergaduh, last ya khinzir, babi terus disebut. Tapi kalau sebut babi ni dia macam tersentak, maksudnya itu mungkin peluru yang keras ataupun yang mungkin jarang jadi disebut di sini tuan-tuan. Musuh-musuh orientalis dianalisis oleh musuh Islam, mereka mengatakan memang bangsa Arab tak pelik kalau umur 15 tahun pun menawarkan diri untuk pergi berperang. Jadi mereka mengatakan, menuduh memang orang Arab ini sejak dahulu hidup dalam situasi peperangan, sehingga mereka tumbuh dalam suasana itu. Oleh sebab itu mereka tidak kira tua ataupun muda memandang peperangan sebagai sesuatu yang tidak perlu ditakutkan. Tapi berbeza, kalau kita boleh jawab terus, kalau tidak perlu ditakutkan, kenapa bangsa Arab yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay 300 orang itu lari? Kenapa mereka lari kalau betul-betul mereka hidup dalam suasana peperangan? Jadi
Tetapi itulah kan musuh-musuh Islam, mereka sentiasa mengintai di mana kelemahan. Lepas tu memang kita pula umat Islam yang tidak tidak bersatu, makinlah sedap untuk mereka melemparkan tuduhan yang pelbagai. Tidak diragukan lagi bahawa analisis ini dengan sengaja tidak mahu melihat dan mencatat realiti yang dilakukan Abdullah bin Ubay. Dalam masa yang sama, seolah-olah nak menutup kelemahan, nak menutup apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay bersama 300 pengikutnya kerana takut terhadap risiko peperangan dan menginginkan keselamatan jiwa. Juga tidak mahu melihat orang-orang yang ingin menikmati hasil kota Madinah pada musim panas dan menolak seruan Rasulullah untuk berperang dengan mengatakan, janganlah kalian berperang pada musim panas. Bahkan analisis tersebut sama sekali tidak mahu melihat kekalahan kaum musyrikin di Badar, sekalipun secara jumlah mereka lebih banyak dari berbanding kaum muslimin, dan rasa takut yang menghantui mereka, padahal mereka lah adalah antara orang-orang Arab yang tumbuh sebagaimana istilah mereka di bawah naungan peperangan. Sebenarnya sudah terjawab terhadap tindakan mereka juga. Sulit sekali bagi orang yang bersikap objektif untuk menghindari satu keadaan yang menegaskan bahawa munculnya kesiapan untuk menghadapi kematian, seperti yang terlihat pada fenomena anak-anak tersebut, Samurah dan Rafi'. Ini adalah kerana keimanan, dorongan keimanan yang telah menguasai hati dan hasil mahabbah terhadap Rasulullah. Sayangnya mereka kepada Nabi, cintanya mereka kepada Nabi, sampai tahap mereka sanggup mati mempertahankan Nabi. Sebab tuan-tuan, dalam perang Uhud ni Nabi memang cedera teruk. Memang teruk Nabi terkena. Gara-gara apa? Gara-gara pemanah tu turun engkar pada perintah Nabi. Nabi cakap mesti berada di atas bukit, apa pun, kalau menang ke kalah ke biar, sehingga mendapat arahan baru turun. Seramai 40, bukan semua juga turun, seramai 43 orang turun. Lalu kekalahan tentera Uhud lama mengalami kekalahan. Banyak pengajaran Tuhan. Sebaliknya, bila iman dan mahabbah itu tidak ada ataupun lemah, maka jangan diharap kesiapan tersebut akan muncul. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita umat akhir zaman, umat yang memang zaman fitnah sekarang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam tu, kalau boleh kawal lah. Jangan pula kita nak ambil jawatan wartawan, sebab wartawan sudah ada yang dibayar gaji. Kalau betul sahih, kita boleh sebarkan. Tetapi kalau dengan kita sebarkan maklumat-maklumat yang diviralkan dalam smartphone masing-masing tu, menimbulkan kekeliruan, menimbulkan permusuhan, tuduh-menuduh, caci-mencaci, kata-mengata, fitnah-memfitnah, jadi bagusnya kita elakkanlah. Ya, itu yang terbaik, itu jalan terbaik. Kita hidup dalam suasana fitnah bermaharajalela tuan-tuan sekarang. Okey. Yang kelima, memperhatikan siasat peperangan yang diterapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan ini, terutama dalam menempatkan pasukan pemanah yang bertugas mengawal di atas bukit betapapun situasi yang terjadi. Ini pengajaran dari sudut strategi peperangan. Yang pertama, keahlian Rasulullah di bidang taktik dan strategi. Beliau adalah guru besar di bidang strategi dan seni peperangan. Tidak diragukan lagi bahawa Allah Subhanahu wa taala telah membekali keahlian yang langkah ini kepada beliau. Tetapi perlu diingatkan bahawa keahlian ini hanya berfungsi sebagai faktor pendukung kenabian dan risalah yang dibawa. Kedudukan beliau sebagai seorang nabi dan pembawa risalah yang menuntut agar beliau menjadi seorang yang jenius dan ahli di bidang kemiliteran, sebagaimana beliau dituntut untuk menjadi seorang yang maksum dari segala bentuk penyimpangan. Hal ini telah dijelaskan pada bahagian pertama sehingga tidak perlu diulas kembali. Maksud di sini ialah bermaksudnya dari segi mengatur strategi peperangan. Bagaimana saya sebut lagi, al-harbu khilaf. Peperangan ini
Biar ramai, tapi kalau tanpa perancangan yang rapi akan kalah. Di samping kita tidak nafi, kita Islam, kita kena yakin pertolongan Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kamu lihat, min fi'atin qalilatin, kumpulan yang bilangan mereka sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, akan mengalahkan bilangan yang ramai, itu puak-puak musyrikin, biidznillah, dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan, betul kita berdoa kepada Allah, tetapi kita kena ada satu perancangan, satu strategi menyusun tentera-tentera, mana pasukan pemanah, mana pasukan ombak, mana pasukan yang banyak lapisan. Kalau kita tengok baca sejarah kisah Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana dia mengatur tentera-tentera dalam peperangan. Yang kedua, bahawa pesan-pesan yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, khususnya pasukan pemanah, memiliki kaitan yang sangat erat dengan apa yang terjadi selepas itu, yaitu pelanggaran sebagai pasukan pemanah terhadap perintah Nabi. Seolah-olah Nabi telah mengetahui apa yang akan terjadi melalui firasat kenabian atau wahyu daripada Allah, sehingga beliau perlu mewanti. Apa mewanti? Perlu mewanti. Apa tak masuk mewanti? Ni buku Indonesia. Apa tu? Tak tahu. Orang Bugis tahu ni. Aidil. Amaran. Allah, sehingga beliau perlu, Allahu a'lam, mewanti, kita tahu. Apa tu tuan? Dengan wasiat dan berbagai perintah. Dengan demikian seolah-olah beliau sedang melakukan suatu keputusan yang hidup bersama para sahabatnya untuk melawan musuh mereka, iaitu hawa nafsu dengan segala ketamakannya kepada harta dan rampasan suatu, betapapun hasilnya sangat bermanfaat. Hasil negatif manuver itu apa? Mungkin saja faedahnya lebih besar daripada hasil yang positif. Kita buat kesimpulan di sini, maksudnya di sini itu tuan-tuan, perlu taat kepada pemimpin, perlu taat arahan. Jangan pula kita rasa kita lebih hebat, jangan pula kita merasakan lebih-lebih lagi Nabi SAW. Jadi disebut mungkin, seolah-olah Nabi telah mengetahui apa yang akan terjadi. Wallahu a'lam. Tetapi Nabi tidak menyebutkan kepada sahabat bakal berlaku. Mungkin nak menguji setakat mana keimanan ataupun ketaatan sahabat-sahabat kepada arahan Nabi SAW. Jadi disebut di sini tuan-tuan, mungkin pengajaran kepada tentera-tentera Badar, tentera-tentera Uhud, untuk mereka merancang, untuk mereka mengatur strategi untuk meraih kemenangan di dalam perang-perang yang seterusnya. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak tengok dari sudut pengajaran kepada kita, kita melihat ketaatan ataupun perlunya kita taat kepada arahan. Sebab, tapi arahan yang betul, arahan yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala lah kan. Kalau kita baca dalam surah Al-Isra, dalam soal ketaatan kepada ibu bapa, apa ya? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kita hendaklah beriman, istilah kita mengabdikan kepada Allah. Wa bil walidaini ihsan, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Jangan kita berkata walaupun perkataan uff kepada mereka, wala taqul lahumu qul qawlan karima. Dalam ayat lain disebut jangan kita kena taat kepada ibu bapa, tetapi sekiranya mereka mengajak, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm, jika mereka mengajak ke arah mengajak kepada mensyirikkan Allah, di situ baru kita fala tuti'huma, kita tak perlu taat kepada mereka, tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kita kena berbuat baik, tetap berbuat baik kepada mereka, tetapi jangan taat dari sudut mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perbincangan pada malam ini dapat memberi sedikit manfaat kepada kita semua. Yang baik daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang silap itu daripada kelemahan diri.
Dan insyaAllah kita akan cuti untuk memberi laluan kepada Ramadan Al-Mubarak, dan kita akan jumpa cuti Syawal selama 1 bulan juga kan? 1 minggu cuti hari raya, dan kita akan bertemu lagi pada seminggu selepas Aidil Fitri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل يوم فينا ولا يتبع من الشقين ولا يضرنا ولا يرحمنا. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن اخلاقنا ويسر لنا امورنا. اللهم حبب الينا الايمان زينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك انا كنا من الظالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.